Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada ahli panel kami. Kami daripada kumpulan 39 ingin membentangkan kajian akhir tahunan kami yang bertajuk penilaian kesesuaian pejalan kaki kajian kes di Kampung Moten Melaka. Okey, ini adalah tim kami. Yang pertama ialah saya iaitu Muhammad Hasih bin Muhammad Arif, seterusnya Muhammad Naim bin Cik Hussein dan juga ahli kepala kami yang terakhir iaitu Irfan Syahid bin Ismail Hadi. Okey, untuk kandungan dalam video ini, kami mempunyai latar belakang, tujuan dan objektif kajian, kajian literatur, metodologi kajian, wapsah, hasil lidik, jangkaan hasil dapatan dan juga perancangan FYP untuk yang akan datang. Okey, untuk latar belakang kajian ini, pengangkutan aktif merupakan satu mobiliti yang dijenak oleh tenaga manusia seperti berjalan kaki, berbasikal atau menggunakan papan luncur. Berjalan kaki merupakan satu bentuk pengangkutan yang paling sederhana dan alami yang telah digunakan oleh manusia selama beberapa abad yang lalu. Kajian ini menumpukan kepada penilaian kesesuaian para pejalan kaki di kawasan pejalan kaki di Kampung Moten yang menghubungkan kawasan tersebut ke kawasan kemudahan yang terdekat seperti hospital, sekolah ataupun balai polis. Okey, kajian ini akan mengkaji beberapa hubungan para pejalan kaki untuk menghubungkan daripada satu lokasi ke lokasi awam yang lain. Oleh itu, beberapa objektif akan dipenuhi seperti menjalankan tinjauan tentang pengangkutan aktif di Kampung Moten. Seterusnya, menilai kesesuaian berjalan di sekitar Kampung Moten dengan menggunakan prosedur waksa. Dan juga akhir sekali, mencadangkan penambahbaikan dalam menggalakkan pengangkutan aktif di Kampung Moten. Okey, saya akan menerangkan tentang kajian literatur. Okey, kajian ini telah dibuat pada tahun 2021. Peningkatan populariti tapak warisan dunia World Heritage Site telah memberi kesan negatif kepada persekitaran bersejarah. Hal ini kerana mereka berikutan peningkatan jumlah ketibaan pelancong. Pernyataan ini dibuat oleh Khairi yang merupakan kajian beliau. Hal ini boleh menjelaskan nilai sejagat cemerlang tapak web dan merosakkan keadaan fizikalnya. Oleh itu, memahami tingkah laku pengembara adalah penting untuk mengurus World Heritage Site. Kajian yang telah dibuat melibatkan 384 pengembara bebas di Melaka World Heritage Site dan mendapati bahawa pelancong antarabangsa menghabiskan lebih banyak wang dan masa kepada elemen utama seperti tarikan sejarah, tetapi membelanjakan lebih banyak wang untuk elemen sekunder seperti makanan dan membeli belah. Maklumat ini penting bagi pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk menguruskan tingkah laku pelancong dan boleh membantu membangunkan rancangan pengurusan pelancong yang lebih berkesan untuk World Heritage Site seperti World Heritage Site Melaka. Okay, seterusnya, kajian pada tahun 2018. Kajian ini kajian lepas yang seterusnya ditulis oleh Nazmul Abidin Khan dan Muhammad Ahsanul Habib pada tahun 2018. Kajian ini menyiasat keutamaan pengguna mod pengangkutan aktif sebagai perkhidmatan alternatif secara peristiwa penutupan sementara jambatan dan lorong pengangkutan aktif di kawasan kajian. Ia juga menilai kesetiaan pengguna pengangkutan aktif semasa kajian tersebut dijalankan. Kajian itu menggunakan data daripada tinjauan perjalanan yang diedarkan kepada penunggang basikal dan pejalan kaki, iaitu di Jambatan McDonald di Halifax, Kanada. Ia menawarkan pandangan tingkah laku kritikal yang akan membantu perancangan dan dasar pengangkutan yang menerima pakai langkah perancangan pengangkutan yang terbaik. Okey, seterusnya, berdasarkan statistik kemalangan yang melibatkan golongan ini, kes kemalangan berjalan kaki bagi tahun 2019 adalah 394 kematian. Manakala pada tahun 2020 adalah 266 dan pada tahun 2021 adalah 266 juga. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2022. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil oleh pejalan kaki untuk mengelakkan kemalangan, terutamanya pada waktu malam. Antaranya ialah menggunakan baju yang cerah ataupun memantulkan cahaya dan menggunakan laluan pejalan kaki atau jantas. Seterusnya, kajian yang telah dibuat pada tahun 2023.
Kajian yang bertajuk konsep utama untuk dipertimbangkan semasa mempromosikan pengangkutan aktif yang diasaskan oleh Putri Buchanan, Carmen Johnson dan Michael Lisman, yang menekankan kepentingan mempromosikan pengangkutan aktif dalam garis panduan aktiviti fizikal untuk meningkatkan kesihatan awam dan pemeliharaan planet. Konsep yang digunakan ialah multimodality dalam pengangkutan, yang bermaksud bahawa orang ramai menggunakan pelbagai mod pengangkutan semasa perjalanan, seperti berjalan kaki, berbasikal, pengangkutan awam dan perkhidmatan mobiliti bersama seperti perkongsian basikal ataupun perkongsian kereta. Okey, itu saja bagi kajian literature. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian ini. Pada mulanya, kami melakukan kajian literature tentang tajuk kajian kami. Seterusnya, kami melakukan cerapan data. Okay, bila cerapan data dilakukan, jika ada dua data yang diambil, iaitu soal selidik kepada pengguna berjalan kaki dan juga data WAPSA yang mengikut spesifikasi yang telah dikeluarkan. Okay, dan setelah data diambil dan disemak dan dianalisis, kami akan melakukan analisis dan melakukan pembijakan, seterusnya membuatkan kesimpulan daripada data yang telah diambil. Seterusnya adalah soal selidik. Soal selidik akan menggunakan soalan yang sama seperti kajian oleh UN 2020. Oleh yang demikian, tiada kajian rintis dijalankan untuk soalan-soal selidik tersebut. Soal selidik kami terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A, demografi responden, dan bahagian B, pilihan mod perjalanan. Untuk berikan soal selidik ini, soalan telah disediakan terlebih dahulu melalui borang WAPSA atau pautan soal selidik berjalan kaki. Berdasarkan jumlah penduduk seramai 750 orang, jumlah responden yang ditetapkan atau dikenali sebagai saiz sampel akan diletakkan anggaran seramai 254. Berikut adalah contoh soalan selidik yang akan diberikan kepada responden. Seterusnya adalah WAPSA. WAPSA ini atau dikenali sebagai penilaian kesesuaian berjalan kaki ialah satu proses yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan keselamatan berjalan sebagai mod pengangkutan di kawasan tertentu. Ia akan melibatkan analisis data dari pelbagai faktor yang dapat menjejaskan keselesaan, keselamatan ketika berjalan dan sebagainya. Dengan menjalankan penilaian kesesuaian berjalan kaki, perancang dan pembuat keputusan boleh mengenal pasti bidang yang memerlukan penambahbaikan untuk menjadikan berjalan sebagai pilihan yang lebih berdaya maju dan menarik. Tambahan lagi, WAPSA direka untuk menilai laluan pejalan kaki sebenar dan bukan laluan yang tidak dirancang atau denai yang telah dibuat oleh pejalan kaki di sepanjang jalan. Berikut adalah manual WAPSA. Pertama adalah biasakan diri dengan borang penilaian kesesuaian berjalan. Kedua, berjalan di setiap segmen jalan dan perhatikan ciri-ciri yang perlu dinilai. Ketiga, catat maklumat di atas borang penilaian kesesuaian berjalan. Keempat, teruskan penilaian dengan meneruskan ke segmen jalan seterusnya. Kelima, kira skor akhir kesesuaian berjalan kaki. Dan yang terakhir adalah warna segmen jalan pada peta. Kini tiba di penghujungnya. Berikut adalah jangkaan hasil dapatan untuk kajian kes ini. Yang pertama adalah corak pemilihan mod pengangkutan oleh penduduk kampung Merton akan diperolehi. Skor setiap segmen akan ditetapkan. Dan yang ketiga, cadangan penambahbaikan akan diberikan berdasarkan skor yang tinggi kerana menunjukkan ketidaksesuaian untuk pejalan kaki. Sekian sahaja daripada kami bertiga. Pada masa yang sama, kami bertiga ingin mengucapkan terima kasih kepada supervisor kami iaitu Encik Erwan bin Sanik kerana telah banyak membantu dan mencurahkan pengalamannya dalam kajian kes kami ini. Sekian, terima kasih.